Arif ya. Sebenarnya Ustazah cemburu sangat dengan kumpulan ni ya. Maknanya dalam keadaan kita nak berjumpa, saya tak jumpa sahabat kita kan, tapi disulami ya, disulami dengan sedikit ilmu, sedikit pengisian sharing kita. Mudah-mudahan bila terbalik nanti sambil-sambil duduk comok-comok tu fikir balik, itu sebenarnya perempuan kan. Kalau nak tunggu kita tak ada masa, tak kita rehat ataupun masa kosong, memang tak ada masa kosong ya. Gitulah nak ceritanya, sampai ada satu hadis mengatakan nikmatan, ada dua nikmat yang selalu manusia tertipu. Pertama nikmat waktu sihat, yang kedua lapang, masa lapang ya. Jadi sebenarnya kita kena faham hakikat lapang tu bukan maknanya sesiap semua kerja kita, baju dah lipat semua, settle semua, tu bukan maknanya, bukan hakikatnya. Waktu lapang tu sebenarnya sekarang ni memang waktu lapang lah. Waktu lapang kita ketika mana kita tak kita tidak disibukkan dengan urusan yang berkaitan dengan akhirat tu. Bila kita sibuk, sebenarnya sekarang kita tak sibuk ya, kita sibuk ketika mana nyawa kita berada di kerongkong. Waktu itu memang kita sibuk sangat, sampai tahap bila waktu kita berada di ambang kematian nanti, orang tanya, mak kenal lagi tak? Kita dah tak kenal orang dah ya. Sebab waktu itu Allah dah putus dah hubungan kita dengan dunia kan. Waktu itu memang kita sibuk sangat. Bila lagi kita sibuk ketika mana kita bersemadi kaku di alam barzah, memang kita sibuk sangat dah. Rupa-rupanya kita tengok orang mati tu, sebenarnya dia ada urusan lebih sibuk dan tak berhenti. Ketika mana kita mati, bermakna masa kita sihat ni, masa kita duduk kat dunia ni, boleh pergi mari ni, tengah tepi mari ni, sebenarnya waktu kosong lah. Maknanya kita sekarang berada dalam waktu lapang ya. Sebab itu kita kena cerdik sikit ya, bijak. Bukan setakat bijak di sini tapi bijak di sana. Kita kena twist sikit lah, tinggal lah baju kat rumah tak lipat lagi ke apa, simpan dulu. Kita tak menangis tak apa, insyaAllah kan. Kita kena pandai cari masa, dengar ada kuliah mana-mana, pergilah. Mudah-mudahan Allah kata siapa yang ingat aku waktu dia senang, insyaAllah aku akan ingat dia waktu tu susah. Tadilah masa kita berbolak balik dalam keadaan sakaratul maut tu, ketika itu kita menangis merintih dengan Allah, Allah akan dengar rintihan kita. Kita mana kita berada di bersemadi kaku dalam barzah, waktu itu kita sibuk sangat dengan urusan kita ni. Bila kita menangis merintih dengan Allah, Allah dengar rintihan kita. Sebab masa kita kat dunia, kita ada masa dengan Allah kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita walaupun tak lama, tak panjang ya, walaupun kita disulami dengan hilal tawa kita, mudah-mudahan kita bertemu, kita ada keberkatan kan. Minggu lepas kita cerita tentang berkaitan dengan benda yang berada dalam badan kita, bukan hati, bukan organ dalam ya, tapi keimanan yang bertakhta dalam iman dalam hati kita ni, satu perkara yang tak nampak. Dan saya selalu sebut, saya umpamakan dengan pokok lah ya. Iman kita, akidah kita, kepercayaan kita umpama akar yang bersemadi dalam tanah, tak nampak ya. Tapi kita boleh tengok gaya ataupun kita boleh hidup sama ada iman kita, akar kita tu sihat ke tidak melalui tengok batang dia, bunga dia ya, dia punya buah dia, kemetok kalau keluar tu cekeding halus tu, maknanya akar dia tak sihat tu. Jadi macam tu juga kita rupanya ya. Iman kat kita beli cermin sebesar tu, tengok tak nampak pun, tapi kita boleh rasa iman kita sihat ke tidak, iman kita gemuk ke kurus, iman kita pasang ke surut. Jadi sebab itulah kita perlu pada majlis ilmu, umpama kita datang ke nursery lah ni ya, nursery kalau bunga, nursery bunga, kita nak cari mana ya akar, mana baja akar, mana baja untuk buah, baja untuk daun, macam itulah. Bila kita berada majlis ilmu, kita cerita tentang berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan Al-Quran, insya-Allah itulah sebenarnya penguat untuk kita menyuburkan takwa kita. Saya cerita minggu lepas, nak suburkan takwa yang tak nampak ni dengan dua cara. Satu faktor dalaman, satu faktor luaran. Faktor dalaman tu berkaitan dengan hati. Yang pertama sekali kalau yang minggu lepas tu, kita mesti ada perasaan muraqabatullah. Rasa bahawa kita ni sentiasa Allah perhati je, Allah tengok je ya? Allah rakam semua apa yang kita buat, dan kita kena ingat bahawa kita tak habis di sini saja. Kita nanti di akhirat nanti bermulalah lembaran baru. Yang kita kena ingat bahawa kehidupan kita, walaupun
Allah subsidikan kita masa 70 tahun, 80 tahun, ya. Tapi itu singkat saja nak banding dengan akhirat. 1 tahun kat dunia bersama 50,000 tahun. Satu hari akhirat bersama dengan 50,000 tahun kat dunia. Masya Allah, subhanallah, ya. Ketika mana usia kita menjangkau 40 tahun, ya. Bila usia kita masuk 40 tahun, Allah ringankan. Maknanya Allah dengan kita ni bila berusia 40 tahun ni, Allah buka lembaran baru. Maknanya Allah permudahkan urusan kita untuk buat kebaikan. Maknanya laluan untuk kebaikan tu terbentang dah. 40 tahun. Sebab orang tu kata 40 tahun kalau lelaki tu dia baru muda kan. Kita ni bila 40 tahun tu matang dah, ada cerdik dah. Ya, dulu saya cerdik juga, tapi bila 40 dia dah cerdik dah sikit. Allah bagi ruang-ruang untuk kita buat kebaikan, untuk kita stop sekejap, yang lepas tu nak U-turn balik, counter balik kita punya waktu ni 40 tahun ni. Dah matang dah. Tapi jangan, walaupun orang kata bila 40 tahun tak berubah juga, susah. Itu urusan Allah. Kalau Allah nak menjentik, Allah nak bagi hidayah, kadang-kadang orang tu 2 hari sebelum mati pun boleh bertukar kehidupan dia. Daripada dalam keadaan kegelapan kehidupan dia, dalam keadaan jahiliah, Allah boleh tukar dia dalam keadaan dia antara calon-calon syurga Allah SWT. Tapi Alhamdulillah, Allah masihkan panjang usia kita dalam keadaan sahabat-sahabat kita ada yang dah meninggalkan kita. Kita ni sebaya, Sheila, ya? Alhamdulillah, sebaya ni, satu kelas ni. Masya Allah, tu kelas berjaya penaja dia. Kumpulkan sahabat-sahabat dia. Ni nak cerita, nak beritahu bahawa cinta, erti kasih sayang kepada sahabat yang sebenar. Sebab kita dulu, kita muhang-muhang sama-sama kita. Bila kita dah 40 tahun, kita nak sahabat-sahabat kita ni, ya, bersama kita, berada dalam, ibarat kata, dalam bahtera yang selamat, ya. Bila sebut bahtera tu, bermakna bahtera tu bukan buat dekat sungai, bukan ada dekat laut-laut yang kecil, tapi laut yang besar sangat. Maknanya badai dia sentiasa attack kita kan. Sebab itulah kita perlu kepada bahtera yang selamat, ya. Hari ini orang duduk cerita, ya, kalau kita sebelum tengok barat dalam keadaan hancur, sebenarnya Malaysia pun seolah macam menuju kehancuran, ya. Sebab itulah, ya, Yusuf Islam kata dia peliklah orang Islam ni, ya. Dia tahu dah barat tu dalam keadaan, umpama kata barat ni berada di atas bahtera yang dah lah karam, ya. Kemudian karam dia tu dah banyak sangat, dah nak tunggu tenggelam je. Tapi dia masih lagi ada beratur panjang. Orang kita ni, orang Islam kita, orang Melayu kita ni masih beratur panjang nak beli tiket, dan naik juga bahtera tu. Bahtera tu dah tenggelam sangat dah. Sibuk beli, cepatlah saya nak beli tiket ni. Sedangkan dia tak sedar ke dia ni, orang Islam ni, dia ada di atas mutiara. Dia dah duduk atas mutiara, tiba-tiba dia keluar daripada mutiara, duduk sama-sama duduk queue nak beli tiket untuk naik bahtera yang karam. Jadi sebab itulah kita sebenarnya, ya, Alhamdulillah Allah takdirkan kita walaupun Islam dari sudut keturunan. Alhamdulillah, ya. Mungkin Allah tahu kekuatan kita ni tak mampu nak buat research, ya, nak buat kaji. Orang Arab tu memang dia suka senang duduk diam, kaji jumpa beriman Allah Ta'ala kan. Kita ni Allah tahu dah kemampuan kita ni jadi tak rajin sangat. Jadi jagalah keislaman yang kita ada ni. Tak apalah, kita bermula tak kira bila bermula, yang pastinya kena bermula. Sebab kita tahu bahawa kehidupan kita pasti akan ada ke akhiran kita kan. Dan jadi iman kita bertahap, dia yang bertakhta dalam jiwa kita ni, dia ada pasang surut dia nak suburkan dia. Antaranya bila kita rasa kita ni, Allah, aku ni hidup ni bukan kat sini saja. Allah sentiasa rakam, malaikat kita nanti tengok, Allah akan bentang di akhirat nanti. Itu menyebabkan kita rasa tak berani nak melakukan maksiat, nak terus dalam keadaan yang tak berkah kan. Kita cerita sebelum ni bagaimana, ya, seorang Umar Al-Khattab selalu bila jadi pemimpin, dia rasa tanggungjawab dia nak jawab di depan Allah tu besar kan. Dia selalu meronda dalam kampung dia dengar perbualan seorang ibu dengan anak kan. Mak dia kata, nak, hari ni panas terik, nak tak susu kita ni tercampur dengan air banyak sikit, kita akan dapat habuan yang banyak, ya. Benda keuntungan yang lebih. Dia kata, mak ni, kamu tahu kat sini rumah habis kita. Rumah dah ada, tapi kat rumah dia tu, kat dapur dia tu. Mak dia kata, rumah mana ada malam-malam buta ni, mana boleh buka, kita tahu pun.
tiba-tiba dia kata, mak, walaupun Ummah tak ada, tapi Tuhan Ummah dengar, mak. Ummah dengar kat dapur dia tu. Allah, lega, alhamdulillah. Aku mempunyai rakyat yang faham tentang Islam, faham kedudukan yang sebenarnya. Mak dia kata, oh betul juga ya, walaupun Sayyidina Umar tak ada, tapi Tuhan Sayyidina Umar, Allah tengok apa yang kita buat. Tak jadi nak sama nak campur susu dengan air. Sebab itulah hari ini kalau masyarakat kita Malaysia ni tak konsep tu, Allahu Akbar, selamat kan. Hari ini orang tak ingat mati, tak ingat Allah ada kiri kanan tu yang jadi buat je lah, orang semua buat. Ustazah pun buat juga, dia pun buat, orang dia buat kan. Sedangkan ya, sahabat-sahabat bila ingat macam tu, dia nak buat sesuatu, dia tanya, ini Allah suruh ke tidak? Dia tak tanya orang buat tak, orang lain buat tak. Dia tanya, ini Allah suruh ke tidak? Kalau Allah suruh, bermakna ini adalah satu kepastian kan. Luqmanul Hakim satu ketika dia berjalan dengan anak dia ya. Berjalan dia sebenarnya orang yang banyak ilmu ni tak perlu pada percakapan banyak. Kita ibu dia kat rumah berhenti anak pun emak dengarkan. Ayah ni orang yang hebat, dia bawa anak berjalan. Satu ketika dia berjalan, dia Luqmanul Hakim, anak dia dengan seekor keldai. Satu naik dia kata, okey apa nak, kamu naiklah, ayah jalan sampai kat simpang. Orang tu kata, hai anak durhaka, anak tak kena budi, kamu orang muda elok-elok naik, ayah kamu yang tua kamu biarkan anak dibayar sama ayah. Tolong, tak apa, ayah naik. Ayah pun naik, berjalan sampai kat simpang. Orang tu bangka ni tak kesian, tak ada perasaan berihsan. Anak dia elok naik atas kedai tu, anak dia jalan kaki, tak ada hati perut dah. Dia tu turun pula, tak apalah nak, ayah turun dah, jom kita naik dulu. Dia pun naik dulu kan, naik atas kedai sampai kat ujung pusat. Sampai sana ada orang sedang lepak, dia kata, Allah, orang dua beranak ni tak ada perasaan sungguh ya. Keldai tu kan besar sangat pun, dua-dua naik, jenis manusia yang tak ada hati perut, tak fikir pada datang. Masa dia bayar macam mana ni, turun. Kemudian dia pun heret je kedai, jalan sampai ke sana. Orang dua anak ni ada kenderaan, ada tak ada makan, tak guna kan, dah ada peluang pun lah. Ayah macam mana ni ya? Dia kata, segala benda yang kita buat semua tak kena. Baik anakku, sebenarnya tujuan anak berjalan, nak bawa kamu berjalan, nak cerita tentang hakikat dunia. Kita hidup kat dunia ni, kalau nak ikut orang cakap tak habis kan, tak jadi kerja kita. Buat itu salah dia. Ketahuilah wahai anakku, kalau kita nak, dunia ini satu umpama lautan yang luas ya. Jadi kita kena selit dengan iman kita. Nak buat sesuatu, tak payah tanya orang, tak payah fikir apa orang cakap, fikir Allah yang kita buat ni, Allah setuju tak, Allah redha ke tidak kan. Macam itulah rupa-rupanya kita kena cerita pada diri kita ya. Kita nak melayari dunia ni yang begitu laut yang yang begitu luas, tak ada tepi ni. Kita perlu kepada kemudi berdami iman ya. Iman dan Islam, itulah sebenarnya tempat kita bertahu kan. Itulah kehidupan kita. Jadi sebab itulah kita sangat-sangat perlu pada ilmu. Mudah-mudahan ilmu ni akan menyedarkan kita. Kadang-kadang kita pun ada ego kita, kadang-kadang kan terdengar seimbas selalu, tapi bila kita fikir kali yang kedua, ada betulnya. Jadi sebab itulah ya, tulubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tutuplah ilmu sejak kita daripada buayan lagi kan. Masa kita kecil lagi, mak kita la ilaha illallah tu kan, sampai kita minal mahdi nak pergi yang lahat lagi dah. Allah Rasulullah kata, laqinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah, bimbinglah orang yang mati tu dengan kalimah la ilaha illallah, macam tu. Jadi sebab itulah kita kena ya, berdoa dengan Allah supaya kita ada satu perasaan cinta nak cari ilmu kan. Orang yang belajar ilmu ni, dia Allah bagi dia aura tau ya. Dia punya panggil apa ya, awet muda tau. Itulah keberkatan dia. Di samping kita berjumpa, kita bersalam dengan sahabat-sahabat kita kan. Just positif kita, doktor tahulah kita tak saya ulas lah ya. Dia akan memberi satu semangat. Mungkin orang-orang satu kita dahulu, orang tua generasi dulu dia tak cerita, pandai nak cerita, tapi kajian demi kajian membuktikan kepada kita ya. Kalau kita pergi solat berjemaah pun ya, solat berjemaah antara bahu dengan bahu, just negatif positif tu kita tengok tak sihat kan, jumpa dengan sahabat kita, dapat aura dia, kita panggil aura lah, dah faham kan. Kita
kita akan termotivasi. Sebab itulah kita perlu pada usrah. Sebenarnya usrah ni tak sama dengan kita pergi kat masjid ramai-ramai tu, ya. Usrah ni tengok Ustazah bila tengok seorang seorang kan, kita tengok mata sahabat-sahabat kita tak harap tengok kebak, ish kawan aku bertenaga lah, semangat sikit. Itu sebenarnya penting, ya, di lain usrah. Bila usrah ni, ya, kita punya sentuhan hati ni lain. Okey, jadi sebab itulah di antara pertama tadi dalaman perkara, tak apa Sheila kita ulang ni, tak apalah ya, kita ulang tadi. Maknanya dalaman kita ada rasa meraqabah Allah, kemudian kita kena banyak ingat mati. Rupa-rupanya bila banyak ingat mati, bukannya kita nak pergi kerja esok, doktor bagi saya MC, saya nak kerja sebab apa? Saya nak tasbih kan? Bukan. Bila ingat mati, yes, aku nak pergi sekolah esok, nak pergi jabat, aku tolong nak cari. Mana ada peluang-peluang nak cari kebaikan. Sekurang-kurangnya buat nasi lemak 5 bungkus pakai sama-sama. Masya Allah, ya. Ketika tengok bagaimana orang yang banyak bersedekah ni, akbar, ya. Kadang-kadang ada penyakit yang tak boleh diubat oleh mana-mana, tapi dia boleh diubat dengan sedekah. Kita tengok nanti. Bila kita banyak ingat mati, kita akan fikirkan baki-baki usia, ya Allah bagi kita tak nak lagi dah, kita tak nak lagi dah, ya, sia-sia macam lepas. Kita akan pastikan kalau boleh tiap minit kalau boleh nak jaga. Tapi oleh kerana kita ada pengacau yang setia ni, ya, syaitan ni kadang-kadang kita down juga, kadang-kadang kita patah juga semangat. Sebab itu kita perlu bertemu, berjumpa sebulan sekali, paling lah, ya, paling minimal lah sebulan sekali, ya. Dia kena sebulan kita tak mampu. Bila kita dah jauh berjalan, kita dah terbabar, datang usrah, jumpa sahabat, cerita tentang baik, sekejap balik, sekejap kan. Macam kita ikat ni lah kambing kan, kita bulan lepas kambing yang tuan diikat bagi leher, ikat tali panjang sikit, ngam-ngam dengan jangan makan, sampai tahap jangan makan padang sebelahnya. Macam itulah kita. Bila kita jumpa usrah ni, balik nanti dalam keadaan semangat, kemudian kita down sikit, biasa je. Satu ketika sahabat kata, wahai Rasulullah, aku ni munafik ke Hanzalah? Kenapa? Wahai Rasulullah, ketika kami berada bersama dengan kamu dalam majlis ilmu, Allahu Akbar, kami dapat rasakan keimanan kami kepada Allah mantap, keimanan kami kepada kamu, Masya Allah. Tapi bila kami balik rumah, duduk dengan anak isteri, bergalak-galak, bersuka-suka, senang-senang lena, rasa macam macam tak beriman pada Allah, kurang. Saya kata itu normal. Sebab itulah kita perlu kepada majlis ilmu, perlu kepada majlis usrah yang boleh tarik balik counter, balik iman kita, ingat balik supaya tak lari jauh kan. Jadi ingat mati rupa-rupanya satu perkara yang bermomentum yang besar. Generasi dahulu mereka hanya sampai tak mereka boleh merintah dunia, tak ada 2/3 dunia sebab mereka cinta ingat mati ni. Ingat nak mati ke, jangan-jangan aku mati minggu bulan depan lah, jadi buat kerja habis-habisan. Kita pelik, kita tak kedapat ilmu, kita dapat dia tak betul sikit. Ingat mati dulu satu ketika dahulu, ya, marah kalau diputarkan lagu Bila Israel, marah sebab kalau buka lagu tu semua orang tak buat kerja, salah, ya. Kita kena ingat bahawa satu kepastian tak dapat berlari, bahawa kita akan mati. Macam mana sekali canggih, macam mana pun teknologi pun pasti tetap akan mati. Cuma kita sekarang ni, kita tak boleh ubah mati, kita cuma boleh ubah supaya cara kita mati tu boleh berganti. Itu kita boleh ubah. Itu kita boleh ubah sekarang ni. Okay, yang ketiga dalaman tu, semuanya perkara-perkara dalaman hati tu. Yang ketiga kita kena bayangkan suasana yang kita bakal lalui di padang mahsyar nanti. Sebab sahabat-sahabat kita dah pergi masuk dalam barzakh, seorang pun tak balik cerita kat kita kan. Yang pasti pergi. Jadi kita kena ambil buku baca, agaknya nanti malam pertama aku berada dalam barzakh macam mana, wahai Allah, macam mana kehidupan aku seterusnya sementara nak menunggu hari kiamat, bila Allah bangkitkan kita daripada kubur, macam mana keadaan kita kan. Nak cerita pada kita bahawa perkara-perkara tu, perkara kita kena belajar, kita kena bayang, sebab kita pasti lalui. Bila kita cuba bayang, at least kita akan buat persiapan sikit kan. Bila kita duduk kat rumah sendiri, bayang, ya Allah, daripada mahsyar nanti, bayangkan, ya, bila kita dibangkitkan dalam kubur tu, kita cari, tak sempat cari suami, tak sempat cari anak, tak sempat lah. Nafs
nafsi masing-masing. Bukan seorang ibu kan, kita sekarang ibu ni kan, sikit-sikit ingat anak kan, anak. Sebenarnya bukan tak nak ingat, tapi nak katanya urusan waktu itu getir sangat, terlalu sangat sampai tak dan fikir orang. Bahkan kita waktu dibangkitkan dalam keadaan tak ada pakai baju pun. Aisyah tanya, "Wahai Rasulullah, malulah." Aisyah kata, Rasul kata, "Wahai Aisyah, kita ke mana kita dibangkit dan kubur, tak ada masa malulah kau, tak ada." Bangkit dalam keadaan cemas, mikirkan satu perkara yang cemas, tapi tak sempat tengok lagi dah. Kan saya mengajar dulu masa sebelum masuk kuliah Islam, mengajar sekolah atau panjang. Sekolah kelas hujung, saya selalu dapat kelas hujung. Coach ceritalah, nanti kita akan dibangkitkan depan masyarakat. Ustazah, malu lah Ustazah. Kau malu. Dia boleh macam tu lah. Supaya tak ada malu-malu. Kita boleh cerita dalam keadaan cerita pasal Al-Kiamat dan keadaan suka-suka. Sedangkan satu ketika Aisyah masa Rasul tidur atas bangku dia tengok Allah, suami aku, wajah dia cantik. Tiba-tiba fikir di akhirat nanti walaupun macam mana aku kat dunia duduk sekali dengan dia, pastinya aku akan terpisah dengan dia. Kemudian dia bayang sampai air mata jatuh atas kepada muka Rasulullah. So terjaga. Itulah Rasulullah tanya, "Kenapa kamu sedih Aisyah?" Dia pun ceritalah, "Aku fikir di akhirat nanti pasti kita akan bersama." Dia ceritalah. Itu yang jadi Rasul kata memang kita akan dibangkitkan ya, dalam keadaan tak ada pakaian pun. Tapi Aisyah kata malu ke? Tak ada waktu tu, tak sempat nak fikir lagi. Itu maknanya 3 perkara yang patut kita ulang supaya dengan ulang tu dia akan menyuburkan takwa kita. Makin dekat kita dengan Allah. Ya. Kemudian faktor-faktor yang luaran tu kita dah cerita hari itu, zikrullah. Ya. Kita kena banyak zikir. Zikir ni dia pengukur sebagai satu perbandingan antara orang hidup dengan orang mati. Kalau kita ni hidup, alhamdulillah, tapi kita jarang berzikir. Allah kata dia tu seumpama, Rasul kata dia seumpama mayat hidup lah, mayat bergerak. Kan? Orang yang banyak berzikir, ya, malaikat di tepi kanan kiri kanan kita sentiasa mendoakan untuk kita. Rupa-rupanya kita ni ada puluhan ribu malaikat jaga kita. Sebab itulah kita kadang tergelincir tapi tak jatuh kan. Sebab ada malaikat yang sambung. Sebab itulah kadang-kadang kita ada binatang, ada malaikat yang memang dikhususkan jaga kita daripada digigit oleh binatang tau. Rupanya macam tu. Maknanya kita dia banyaknya nikmat Allah. Ada malaikat khusus jaga kita daripada jatuh. Ada malaikat yang khusus jaga kita daripada digigit oleh binatang-binatang yang bahaya. Ada satu malaikat. Banyaklah kita ni sebenarnya nikmat yang Allah bagi pada kita. Sebab itulah kita, kalau kita ulama-ulama tasawuf mengatakan berdosa kita kalau kita ada waktu-waktu kita kurang ingat Allah macam tu. Sebab itu kita wajib istighfar selalu. Macam tu. Orang tasawuf ni dia begitu teliti sangat. Dia kata menjadi satu dosa pada kita andai kata kita ada waktu-waktu kita lupa. Memanglah kita bukan ada waktu-waktu yang banyak waktu kita kadang terlupa pada Allah kan. Kadang-kadang melampau sangat tak ingat bismillah dah. Dulu Umi lupa bismillah ya Allah. Umi ni asyik bismillah awal dulu je. Katanya kan. Nak kata jadi sebab itulah kita kena banyak berzikir. Kalau kita selalu banyak berzikir, Allah selalu dengar suara-suara kita ni. Bila kita ada masalah, malaikat akan berlumba-lumba ni menerjam nak sambut doa kita, nak bawa kepada Allah. Wahai Allah, tolonglah, wahai Allah, hamba-Mu ini kalau dia berada di atas muka bumi, mulutnya sentiasa bergerak, sentiasa memujikan. Sekarang ni dia ada masalah, wahai Allah, tolonglah, tolong. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikrullah kan. Zikir ni banyak, istighfar, kemudian banyak lagi dengan selawat-selawat dan sebagainya. Ada satu kisah seorang hamba Allah dia pergi buat haji. Masa dia tawaf, dia tengok ada seorang pemuda tu, mulut dia tu kumat kami. Ya Allah sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Maknanya sepanjang 7 pusingan tu, pemuda tu asyik selawat je. Jadi Syekh tu kata, wahai pemuda, habis tu dia rasa tak dan ni. Siapa nak jumpa pemuda? Kenapa orang lelaki ni? Patutnya bukan kita kan pusing bertanam, ada bacaan dia, pusing disunatkan. Kemudian tanya, wahai sahabat, wahai saudara, aku nampak bila aku berselisih dengan kamu, tak ada, aku nampak kamu, mulut kamu tak berhenti berselawat. Bukankah kita diajar kita disunatkan pusing pertama baca ni,
Alhamdulillah, dia kata, kamu ni siapa? Dia orang lelaki tadi perkenalkan saya, Sufyan As-Suri. Sufyan As-Suri, kami selalu dengar kamu ni anak murid ramai, tapi kali ni baru berjumpa. Dia tanyalah, kenapa kamu asyik berselawat je daripada saya nampak sepanjang-panjang sama-sama kamu selawat je. Dia kata, sebenarnya aku ada cerita di sebalik selawat tu. Tahun lepas aku datang melakukan haji dengan ayah aku. Ketika mana sebelum sampai waktu masuk lagi bulan haji, aku duduk kat tepi sana lah dengan ayah aku. Tiba-tiba ayah aku sakit. Ayah aku dah lama nak menunaikan haji. Kemudian aku sempat bawa dia pergi haji, tapi tak dan. Sampai hari yang kedua, ayah aku dah demam, sakit, meninggal terus. Masa dia meninggal, kat situ lah dia kata meninggal kat situ. Masa dia meninggal tu, sebaik saja ayah aku menghembuskan nafas terakhir, tiba-tiba wajah ayah aku bertukar, muka jadi hitam, kepalanya bertukar jadi khinzir. Aku cepat-cepat tutup, aku takut sangat. Aku nak tanya, panggil ke orang, aku malu. Sebab dia lah dagang kan sampai ke Mekah. Sampai aku susah hati menangis, ya Allah, ayah, apa masalah ayah, aku dosa apa sampai macam ni sekali. Lama dah nak datang pergi haji, buat haji, tiba-tiba sampai dah tak sempat buat haji, dah lah satu hari tak buat haji, meninggal. Ubah wajah hitam, legam, muka bertukar wajah dia. Sampai dah keadaan waktu itu aku sedih sampai tertidur. Ketika aku tertidur, aku jumpa dengan seorang lelaki yang baik wajah dia. Lelaki tu datang, dan kenapa kamu sedih? Dia ya aku dalam keadaan nak buat haji, dah lama dah ingin buat haji, sampai meninggal dunia, wajah bertukar hitam, muka dia khinzir. Lelaki tu datang buka, disapu 2 kali, muka tu terus berubah. Sedia kala muka dia berseri-seri, berputih berseri-seri. Dia kata, wahai orang muda, dah mimpi ni, dia tanya, wahai orang muda, kamu ni siapa? Dia kata, wahai orang muda, cakap dah, sebenarnya aku ni Rasulullah. Kenapa? Apa berlaku sebenarnya? Apa yang ayah aku dosa apa yang aku buat sampai macam ni? Dia kata, sebenarnya ayah kamu seorang yang asim, seorang yang banyak dosa, segala maksiat semua dia buat, minum araknya, dengan zinanya, dengan melakukan. Tapi dia kata, ayah kamu ni satu je kebaikan dia, mulut dia tak pernah lekang, tak pernah basah daripada menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi oleh kerana banyak sangat dia berzikir, inilah aku datang nak bagi syafaat kat dia. Subhanallah. Dia kata, wahai Sufyan As-Suri, sebab itulah aku kepada kamu lah, kamu nak baca musim pertama baca doa itu ke doa ini. Tapi aku tak. Selepas peristiwa tu, aku tidak akan biarkan lidah aku ni kering, melainkan aku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu nak kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala supaya benda yang mudah tu, selawat je pun, yalah selawat je pun kan, tapi kadang-kadang benda tu payah sungguh nak lekatkan mulut kita. Jadi kita kena doa, wahai Allah, permudahkanlah kepadaku untuk melakukan perkara yang memang mudah je pun, ya, supaya sebati kita. Jadi kita kena zikir ni, benda ni dia kena ajar. Sebab kita tak buat kan, bukan budaya kita. Makan nasi tu memang kita budaya dah. Ustazah pernah kawan tu kata, kalau nak kurus, ya, jangan makan nasi dah ni. Makan 3 hari. Hari keempat tu, dah jumpa nasi macam orang kebunuh. Tak nasi. Tak boleh lah. Nak kata sebab budaya. Kita ni sebab tak budaya. Buat zikir tu. Jadi sebab itu kita kena beri peluang. Raih seseorang tu selawat banyak-banyak. Istighfar berselawat. Macam tu sekali doa cerita tu saya baca, saya beli satu buku 365 cerita dalam Quran tu. Baca buku tu ke satu-satu, ya Allah, saya cakaplah suami, bang, saya tak rugi dah beli buku ni, walaupun saya buku ni harga hampir 1,000. Saya ingat lagi pergi pameran Mak Rok Kutu, pameran buku kan, tak bawa duit. Lepas tu nak serah pun tak jalan. Dia sanggup datang kereta panjang, hantar. Tak apa cikgu bayar je RM50, nanti kita hantar. Cikgu tu, wala Noria, kau ni beli buku macam ni, tak apalah, boleh untuk anak sekali, cakap kan. Saya rasa macam berbahagia sangat beli buku tu. Dalam buku tu banyak rupa-rupa cerita-cerita yang banyak memotivasikan kita. Jadi banyaklah berselawat. Dulu mak kita selalu cakap kan, siram basuh ayam pun. Kita tak ingin dah sangat. Bila dia dah jadi mak, tengok anak susah-susah ni, baru ingat betul lah mak kata, ya, banyak basuh selawat.
dus air selawat. Masa nak ambil kaca-kaca beras pun selawat. Dah jadi mak dah tahu dah sebab dah guna semua dah habis dah. Formula tak jadi, manusia macam tu dah. Dia dah habis semua barulah. Mak dulu macam mana? Manusia memang macam tu. Sampai tahap dia dah habis semua baru dah dia nak kembali balik pada Al-Quran. Itulah kita dikatakan. Dia berbanyaklah selawat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dah bincang lepas minggu lepas Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an lil-karim. Tolonglah baca Quran. Sebab Quran ni dia akan datang pada akhirat nanti, dia akan bagi syafaat kepada kita. Kita ni kalau kita congak-congak tak tahulah amalan mana agaknya yang boleh bantu kita di akhirat nanti kan. Jadi Quran ni pasti confirm siapa-siapa baca Quran di dunia nanti, andai kata na'udzubillah, andai kata nama kita dah tersenarai dah calon-calon neraka ya, tunggutan dah. Tiba-tiba Al-Quran tu datang dalam bentuk manusia. Wahai Allah, aku ni Al-Quran dibaca di sifuran. Aku datang nak bagi syafaat. Malaikat kata, wahai Allah kata, wahai malaikat, tarik dia masuk dalam syurga Allah SWT. Jadi kalau kita fikir-fikirlah ya, kita ni amalan tak banyak ya. Dan kita pun Allahu Akbar, dalam ada perjalanan, dalam keadaan kita tahu pun kita on off je kan. Jadi kalau kita dah tahu dah Allah kata ada satu perkara yang memang ya boleh menjamin kita pada masyarakat nanti, tiba-tiba kita tak buat apa-apa, kan pelik itu, ajaib kan kita kan. Jadi sebab itulah kita kena balik pada Al-Quran. Tolonglah, saya berseru pada diri saya, wahai Allah, berdoa, wahai Allah, rezekikanlah untuk kita supaya ada masa untuk baca Al-Quran. Kalau kita rasa waktu ini Allah bagi peluang lagi untuk kita hidup ya, kita tak pandai baca, carilah, usahalah. Bermula dengan Iqra pun tak apalah, jangan malu dah. Belajar dengan anak pun tak apalah. Sebab walaupun kita ada anak 10 orang anak sekalipun, belum tentu mereka akan ya sempat ataupun yalah kita pun tahu rutin kehidupan kita kan, kesibukan anak-anak kita macam tu jugalah. Dia akan ingat kita saya dua je. Mak saya cakap tak naklah budak-budak ni kalau kan berkumpul anak-anak kan ketawa, ingat cerita zaman-zaman dulu ketawa. Mak kata dah lah, naklah aku dengan anak-anak aku ni ketawa, saya nak pergi ambil wuduk nak baca zikir-zikir. Anak-anak ni aku mati nanti dia ingatlah saya dua. Betul dia selalu ikut macam tu, ingatkan macam tu. Kita akan menangis hari dua, paling-paling habis seminggu, kemudian mulalah ada waktu ingat, tak ingat, pada sebulan tu ingat, macam tu dah. Jadi kita tak boleh mengharapkan benda tak pasti. Jadi Al-Quran ni kalau boleh Quran ni dibaca waktu sebelum fajar tu adalah disaksikan oleh para malaikat. Dia punya kualiti dia punya pahala dia lain. Baca waktu zuhur, waktu asar, waktu subuh ni, waktu isyak, dia waktu sebelum subuh tu. Allahu Akbar. Kita ni saya tahulah, saya pun ya umur 40-an ni ya, bercinta sangat senang kita nak memutuskan ya ikatan syaitan kita tu di sebalik selimut-selimut kan. Betul, kita kena akui sebenarnya. Bila kita akui, kita kata ya Allah, bila lagi kita dah kata Allah best lah, makcik-makcik mesti baik lepas dah tidur, dia dah puas tidur mesti bangun awal kan. Kita tak boleh mengharapkan macam tu sebab kita tak tahu kita sempat tak pencin nanti. Kok kalau umur kita ada pun kita terbaring kampung kat hospital ke kan. Alhamdulillah min zalik. Jadi kita kena menangis ke agaknya ya. Kita kena menangis ke agaknya sebenarnya bukan agak-agaknya lah imam syekh-syekh dakwah, syekh-syekh yang generasi dahulu mengatakan rupa-rupanya bila kita susah nak buat amalan, buat kebaikan, sebenarnya buat dosa kita. Banyak dosa. Sebab Imam Syafi'i dia kata, dia mengadu kepada tubuh dia, wahai tubuh tu, kenapa dah aku susahnya nak menghafal, susahnya nak buat bangun malam. Dia kata ada dosa dah tu ya? Ada dosa-dosa yang masih boleh diampunkan. Diri Imam Syafi'i mas ada dosa masih boleh diampunkan. Kita ni ya Allah banyak sangat dosa, banyak sangat dosa. Sebab tu kita kena istighfar banyak-banyak. Dan kalau kita tengok rupa-rupanya istighfar tersebut, aku ya Allah ya, aku ya Allah ampunkan dosa aku sebelum dan selepas tu pun aku tak berhenti beristighfar, tak kurang daripada 100 kali, tak kurang daripada 70 kali kan. Kita patut mudah je tasbih baca astagfirullah. Rupa-rupanya ya hakikat ataupun konsep istighfar sebenarnya bukan sekadar astagfirullahalazim. Sebenarnya kita kena merintih dengan Allah ya. Saya rasa
terdengar dalam IKIM tu Ustaz Zura cerita tu cukup tersentuh lah hati. Patutlah kita banyak dah istighfar tapi tak berubah juga. Banyak rasanya kalaulah tasbih tu boleh bercakap banyak benar kau kalau tekan aku kau pusing apa tekan kau pulas aku tapi tak berubah. Rupanya tak kena konsep istighfar kita. Ustaz Zura ceritakan konsep istighfar kita merintih dengan Allah tu kita kena bayangkan umpama kita ni dalam keadaan kebuluran 10 hari tak makan. Tiba-tiba kita tengok ada orang bawa makanan. Bayangkan. Kita 10 hari tak makan, tak bawa makanan, kita akan tolonglah tuan, makanlah sikit pun tak apalah, tolonglah. Kita akan keliling dia. Kita akan keliling, dia lari, kita akan kejar dia, kita akan kejar macam tu. Tolonglah, kalau tak bagi bila matilah saya, tolonglah. Macam tu. Macam tu aku tak buat lagi. Kita tak buat lagi. Kita astagfirullahalazim. Macam tu je. Patutlah dosa tak habis. Jadi setiap kali setiap kali dosa kita buat dia akan satu titik hitam di hati kita. Kalau 10 titik hitam, kalau 100 bertimpa lagi dari tahun ke tahun timpa. Jadi sebab itulah kita kena banyak sikit lah, banyak menangis lah. Satu menangis baru tetangga satu kan. Tapi yang pastinya kita banyak menangis dengan Allah, banyak istighfar tu, kita akan rasa ketenangan yang tak cerita pada orang lain. Jadi Quran ni Allah Rasul pernah sebut innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitul kharib. Sesungguhnya mana-mana manusia, mana-mana individu yang dalam dia tak ada Al-Quran, tak ada hafal walau satu huruf pun, dia umpama seperti rumah yang rosak, rumah terbengkalai. Allah, rumah yang cantik-cantik dia tinggal kan, dia akan buruk kan. Apatah lagi rumah tu dah rosak, orang tak pergi. Bila rosak lama-lama ialah rosak, dia usah apa tu gantu kan. Macam tu lah. Macam tu je cukup kita. Kalau andai kata kita tak baca Quran, dah tak hafal Quran kita kan, tak baca. Lepas tu kita ni, lepas tu kita rasa macam kenapa ya, kita dah ada semua kemewahan kita semua dah ada benda, tapi kenapa kita rasa macam kan, rasa pusing je, rasa macam resah je. Sebab dan jiwa kita lapar sebenarnya, roh kita lapar. Kalau fizikal kita kadang bosan, asyik makan nasi ni je kan, nak makan benda lain kan. Tapi roh kita ni dia merintih lama dah. Dia bukan suka makan kita ni. Roh ni dia punya makanan kita majlis ilmu, baca Quran, zikir. Patutlah saya rasa macam sah punya roh kita dah kebulu dah. Dah lama dah tak makan, dah lama tak minum. Baca Quran mana-mana rumah yang tak baca Quran tak ada baca Quran rumah tu, Allah kata jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Tengok kubur, ada orang kubur kan, walaupun renovate macam mana pun dia punya kubur tu dia still nampak usah, nampak yalah tak ada benda kan. Jadi sebab itulah Rasul kata jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Rumah yang seperti kubur, rumah yang tak ada Al-Quran, rumah yang tak ada baca Quran. Jadi sebab itulah kita kena mulakan. Jangan dia kata bang, awak tak pernah baca Quran. Tak payah, kita mulakan dengan nama kita, dia anak kita mendengar. Pernah dengar, tak apa, dengarlah. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, syaitan tak masuk. Bila syaitan tak masuk, kita pun tak tanduk, kita tak ada tajam-tajam sangat kan. Kita cuti-cuti ni tanduk selalu keluar ni dengan anak-anak ni. Kan tambah-tambah dia banyak baca Quran, rumah dia harmoni kan. Rupa-rupanya rumah kita dulu satu kita dulu kita masuk kita pagar kan. Mungkin kita pagar bangku ustaz semayang hajat ataupun baca Quran, kemudian kita pagar dengan ada hitam dengan garam kan. Rupa-rupanya pagar tu dia tak bertahan lama ya. Pagar tu tak bertahan lama sekiranya ahli dalam rumah tu tak jaga adab. Jadi bila kita tengok TV huru-hara tu pun makin adalah pagar-pagar yang menerobos kan. Bila anak-anak kita tak nak kawal kan. Sebab itulah kita kena selalu baca Quran kat rumah kita. Biarlah rumah kita ni sejuk, ada ketenangan di sana kan. Barulah kita sesuai dekat baiti jannati, rumahku syurgaku. Kalau rumah tak baca Quran, kalau bayangkan rumah tak baca Quran tu ni apatah lagi kan. Ada satu rumah tu simple sangat, tapi oleh kerana tuan rumah tu selalu sujud semain qiyam kan, masuk je rumah tu rasa aman je. Tapi sekarang ni tuan rumah tak ada, tuan rumah dah meninggal, masuk rumah tu
Anak nak ada lah kan, tapi tak ada orang tua. Ayah, mak, ayah dia yang selalu tahajud tu tak ada. Sebab itulah kita kena selamatkan diri kita dengan Al-Quran. Baca Quran, bila baca Quran, kemudian belajarlah untuk kita meneliti sebenarnya apa yang ada dalam Quran kan. Tahun lepas ada kawan saya, adik lah tu, dia posting, dia praktikal dekat sini kan. Lepas tu satu ketika saya pun letak suami saya tak ada, saya datanglah rumah, tidur wakaf tak ada orang. Lepas tu pagi tu baca mak surat dengan dia, baca Quran dia tukar. Sebenarnya saya baru sebenarnya dengan Quran. Saya rasa macam pelik tau Kak. Saya pun baca Quran kan. Kenapa aku tahu kan. Dia menangis bercerita kat saya, adik tu cerita. Saya kata, ya Allah, dia kata saya pelik Kak. Saya baru tahu Al-Quran tu begini. Bila saya baca, setiap kali saya baca saya menangis. Dan sebab dia tak pernah dekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi sebab itulah kita cubalah. Sebab saya selalu sebut kalau kita beli barang-barang, saya suka cerita tu sebab cerita dia akan lama sikit rehat kan. Kalau kita beli TV Sanyo ke apa, dia ada manual dia, itu nak pasang. Bila ada masalah. Quran ni umpama Allah cipta kita, Allah campak ke bumi, Allah hantar sekali kirim Al-Quran. Bukan untuk setiap orang, bukan untuk satu individu, tapi seluruh manusia ni. Allah dah beritahu, dah peta plan nak pergi ke akhirat begini. Quran tu ada dah. Kita tak timpan Quran tu guna GPS lain. Yelah, bukan guna GPS lain, maksudnya tak nak guna ikut kita je kan. Jadi sebenarnya Allah bagi dah GPS yang bentuk Al-Quran. Sebab tu Al-Quran bukan sekadar baca saja. Baca dia saja pun dah dapat keberkatan. Tak faham maksud makna pun tak apa. Minggu pasal dia cerita ya. Kita baca Quran tu umpama kita ambil bako, raga yang kotor, kita celup dalam air. Sudahnya tengok yang kotor-kotor tadi dah tak ada dah. Macam tu juga Quran. Walaupun tak faham makna, kita baca dia umpama kita jirus hati kita, nanti insya-Allah hati kita yang hitam tu akan bercahaya. Bila bercahaya, suka kepada kebaikan. Bila bercahaya, bila orang cerita tentang neraka, syurga, cepat menangis, cepat tersentuh. Itu tanda hati yang hidup. Hati yang hidup, hati yang mana bila disebutkan, diingatkan ayat-ayat Allah, rasa meruntuh, rasa macam pilu, syahdu je. Itu tanda hati kita hidup. Kita tak nak hati kita ni sihat walafiat, tiba-tiba hati kita mati. Bila hati mati dia, orang cerita dah apa pun, pergilah majlis kematian ke, malu mati, semua dah mati. Dia cakap macam tu. Lepas tu ni, Allah, kawan aku yang mana pernah tidur sebantal dengan dulu, makan sekali mati. Apa khabar dia malam ni dalam kubur? Kata itu agaknya aku macam mana keadaan aku mati. Kita kena ikhlas. Baca Quran, kena pastikan. Carilah, usahalah baca Quran kan. Mintalah dengan Allah supaya kita ada masa untuk baca Quran. Sebenarnya Ustaz cerita, sebab apa Ustaz terlalu tekan sangat, sebab sebenarnya Ustazah rasa bukan senang lah. Ustazah yang faham ni pun kan, kadang-kadang ya Allah, tak baca lagi Quran hari ni, apa ni peliknya lah kan. Dah tahu dah ada pelampung yang bakal kita nak berpaut dengan pelampung tersebut, kita takut sesuatu. Kemudian yang ketiga, apa nama? Yang pertama kan, apa sekarang? Pengurusi. Yang ketiga banyakkan menangis, takutkan azab Allah. Kita kena ingat bahawa api maksiat yang masuk, api maksiat setiap kali kita buat maksiat api maksiat tu dia akan masuk dalam diri kita, terus dia akan tukar tau, dia akan ubah hati kita menjadi seperti aram hitam. Kali kita buat maksiat, akan api maksiat akan masuk dalam jiwa kita dan hati kita, dia ubah hati kita jadi arang, sebab arang dah hitam kan, arang hitam. Jadi api maksiat tu dia hanya boleh dipadamkan, dengan mengalirnya air mata, lantaran takut pada Allah, takut pada siksaan Allah SWT kan. Bukan mudah kita nak menangis kan. Kita kadang-kadang bila ada masalah mudah je, baru tak sembahyang lagi pun, tak solat lagi dah menangis dah, mudah menangis.
Tapi kalau tak ada masalah tengah tungtung takkan buat menangis bukan mudah. Lepas tu nak bangun malam satu hal dah satu hal. Dah bila bangun tiba-tiba nak menangis. Allah, bukan satu kali yang mudah lah. Saidina Umar rasa menyebut sahabat ada menyebut Saidina Umar rupanya Umar yang begitu tough tu, yang begitu macam hati dia tu begitu kejal tu kan. Dia rupanya bila berada di mihrab, bila bangun malam dia akan menangis sesungguhnya. Ulama menceritakan Umar ketika bangun malam dia akan dia akan merintih dengan Allah dalam keadaan dia kata, wahai Allah, ini Umar ni, wahai Allah, ini Umar yang tak sedar diri ni, banyaknya dosa Umar perlu diampunkan ya Allah. Wahai Allah, ini Umar yang tak pandai bersyukur ya Allah, tolonglah Umar ya Allah, berilah keampunan, andai kata kamu tak ampun habislah aku. Itu ungkapan-ungkapan dia buat. Maknanya kita kena jatuhkan nilai kita di depan Allah. Itu di satu tempat kita diharamkan merendahkan diri kita di depan makhluk. Kalau kata jadi ustazah jadi tak boleh, ustazah tak pandai, tak boleh, haram. Ada ulama yang syadid sikit, yang keras sikit, dia haram. Tak boleh kita menjatuhkan, merendahkan diri kita di depan makhluk. Tapi hanya satu tempat saja kita merendahkan diri kita di depan Allah. Wahai Allah, inilah hamba banyak dosa, wahai Allah. Wahai Allah, apalah aku ni, banyak sangat nikmat kamu bagi pada aku, tapi aku tak sedar diri, banyak lagi maksiat aku buat. Wahai Allah, aku ni malas ni buat ibadat. Kita kena bercakap dengan dia. Wahai Allah, andai kata kamu tak tolong aku, tak mampu, habislah aku, siapa lagi ya? Itulah ungkapan-ungkapan yang menyebabkan menangis. Rupa-rupanya tangisan itulah Hasan Basri menyebut jika mata seseorang itu mengalir deras air mata kerana takut pada Allah, takut pada siksaan Allah, dia kata itulah nak ceritanya air mata yang mana-mana individu yang boleh mengalirkan air mata kerana takut pada Allah, Allah mengharamkan jasad dia daripada disentuh oleh api neraka. Ini macam mudah menangis je pun, bukan mudah nak menangis tu. Nilai mahalnya nilai air mata menangis kerana takut pada Allah. Jadi kita kena belajar buat nak merembeskan air mata, kesedangkan kilang-kilang. Kajian menyebut bila orang yang banyak menangis kerana Allah Ta'ala tu sebenarnya dia mengapa doktor aja dia mengaktifkan kilang air mata tu, menyebabkan aura ataupun awet muda kan. Begitu juga orang yang baca Quran ni, Allah akan pancarkan awet muda. Ini orang semua nak collagen kan, muda semua ni kan. Rupa-rupanya dia sebalik awet muda. Bacaan-bacaan tu sebenarnya boleh memberi aura. Sebab sebenarnya kan orang semua sebutkan kecantikan tu berada daripada dalam, dia berasal dari dalam. Bila hati kita clear, hati kita ceria, hati kita lapang, tenang, dan keluarlah. Pernah tak tengok muka kita kat cermin ketika kita susah hati? Kan lain kan, macam kelak aja, macam hitam, dia tak hitam macam serabut. Bila kita dah senyum seminit kali, ada lain muka kita. Macam tu rupanya. Jadi berharganya air mata tu. Jika air mata itu mengalir ke pipinya, maka wajahnya tidak akan hitam pada hari akhirat nanti. Macam tu. Bukan senang, cakap memang mudah Kalau kita ada masalah memang mudah kita nak menangis. Sebab itulah kita jangan marah masalah datang. Masalah ni sebenarnya Allah uji kita, sebenarnya Allah panggil kita. Ada satu kisah seorang Indo, dia bekerja buat rumah kan. Dia tengah-tengah dia plaster simen tu, tiba-tiba nampak ada duit siling jatuh, duit 50 sen. Jatuh, dia ambil. Tengah buat lagi plaster susu sebatang, ada duit jatuh, dia ambil lagi kan. Dia jatuh 50 sen, jatuh. Dia kata rezeki, dia kata ambil je lah, simpan. Padahal waktu tu sebenarnya apa berlaku? Sebenarnya waktu tu tuan dia token duduk atas. Dia dah panggil berkali-kali tak dengar, tumpang tak dengar kan. Dia pun dia jatuh kena duit. Kok dengar duit, ambil tengok dah kat atas kan. Pun dia hantar duit, tak. Dia ambil simpan. Dia jatuh lagi simpan, rezeki dia simpan. Last tu dia kata kalau macam dia pun ambil batu. Lepas tu pun jatuh, sakitnya kena. Tak pergi. Yang kedua, siapa ni? Aku panggil lama ni kan. Nak cerita kan? Rupanya ada cerita di sebalik tu, nak cerita Allah SWT bagi nikmat kita banyak dah. Allah bagi nikmat berjaya
ambil kutip je kita kan, tak kutip, tak tengok pun, tak terima kasih Alhamdulillah, tak ada. Tiba-tiba sakit sikit, tiba-tiba masalah sikit. Oh ya Allah, sakit. Macam tu. Jadi kita jangan marah lepas ini. Andai kata kita ada tiba musibah. Bila tiba musibah sebenarnya Allah panggil kita. Allah kata lamanya kamu tak panggil aku, tak datang kat aku. Lama kamu tak toleh ke atas ya. Bila ada masalah, tolehlah pada Allah kan kita. Jadi alangkah bagusnya saat-saat kita tak ada masalah tapi kita imbau balik kita cuba ingat balik banyak ni nikmat Allah. Ya Allah, terima kasihnya. Allah lebih sukalah kan macam kita lah, macam ni lah orang kaya ya, orang kaya yang bersedekah tu biasa kan, tapi orang miskin yang bersedekah Allah tabik lah ya. Allah begitu kagum kepada orang yang tak ada benda tapi dia ada infak. Macam tu juga kalau kita ada masalah, kita berani biasa normal kan. Tapi dalam keadaan kita tak ada masalah, kita tengok sebab akhirat, tiba-tiba kita banyak menangis dengan Allah. Masya Allah, baru sekarang dipanggil tadi spring. Jadi banyaklah menangis. Kita kadang tu nak menangis tengok cerita dulu zaman-zaman jahil dulu kan. Tengok cerita Hindustan dulu ingat. Sampai ingat dulu zaman kita dulu ingat lagi kan. Kita menangis lah, bukan saudara pun yang mati. Bukan nilik lagi tu. Ustazah satu masalah lah, doktor tahun ni. Ustazah jadi orang yang susah kalau tengok cerita tu peristiwa, susah nak hapus tau. Sebab lupa. Pertama kau cerita-cerita yang pelik-pelik tu. Ustazah sekarang ni Ustazah pun tak tengok TV dah. Sementara pergi klinik doktor itu, lama tak nak tengok TV tu, kita sedih sikit. Kita dulu rasa kan, dah mulalah rasa macam kenapa kebas-kebas sekarang ni. Doktor berkata, banyak fikir kau. Entah saya tak ada fikir pun, padahal sebenarnya rupa je betul macam tu. Banyak fikir. Hebat kehidupan kita, banyak sungguh yang Allah bagi pada kita, tapi kita tak sedar. Bila Allah tiba masalah tu, ya Allah kenapa asyik-asyik aku je, kita marah pada Allah. Padahal dapat musibah, alhamdulillah. Adalah tu Allah nak menggugurkan dosa kita. Adalah tu ada benda pun aku dah lama jauh dengan Allah. Adalah tu kalau aku bersabar ni, Allah akan angkat darjat kita di sisi Allah kan. Okay. Seterusnya nak habis juga dah ni. Masuk tanya lain pula ni. Nak cerita pada kita ya, rupanya generasi sahabat dulu, mereka cemerlang, mereka bahagia, mereka jadi orang yang hebat sebab mereka banyak menangis dengan Allah ya. Banyak menangis dengan Allah. Kita bawa sahabat bukan menangis tentang diri saja. Dia menangis tengok masalah masyarakat, dia menangis sebab apa? Ya Allah, apa yang aku boleh buat? Apa sumbangan aku pada masyarakat? Masyarakat kita hari ini makin jauh dari Islam kan. Makin tak kira lah, segenap lapisan lah ya. Jadi kita orang bawah ni, kita kena pakat-pakat jadi orang baik. Mudah-mudahan kita boleh mengubah situasi keadaan kita. Dalam keadaan umat Islam huru-hara, ya, Kristian, puak Kristian, sister Islam, semua dia ambil bahagian. Musuh Islam ni dia tidak akan lan ni bahasa Arab ni lan abada. Pasti tidak akan selama-lamanya akan membiarkan orang Islam ni hidup aman. Dia akan cari usaha untuk kacau Islam kita. Dia akan cuba supaya kita ni bergaduh okay. Jadi sebab itulah kalau kita banyak menangis, masing-masing sedar tanggungjawab masing-masing kan. Jadi tak ada ruang untuk kita nak bergaduh. Tak ada ruang untuk kita, bila kita ditegur, orang tegur kita boleh kata terima kasih. Hari ini oleh kerana orang manusia kurang menangis, kita tegur anak dia, kita pun takut nak tegur kan. Jadi nafsi tak berani nak tegur. Jadi sudahnya jadi macam ni lah ya. Masing-masing kau cakap kalau kamu jangan jaga kat tepi orang. Sebenarnya itu satu kewajipan kita ya. Nak jaga, bukan maksudnya kita jaga hak ehwal dia, tapi tengok tak betul kewajipan kita tau ya. Ulama mengatakan rukun Islam tu ada 5, rukun Islam ada 5. Yang keenam tu sepatutnya ialah ya, amar ma'ruf nahi munkar. Kita kena tengok tak betul, kita kena marah, tegah macam bukan bertegah tu maknanya kita lempang sebagainya. Cara yang hikmah, ajak buat kebaikan, amar ma'ruf maksud ajak orang buat kebaikan. Yang kedua tegah, mana-mana yang tak elok tu kita kena kuatkan diri kita, tegah dengan tangan, tegah dengan mulut. Tak mampu dengan tangan, tak
tak mampu lagi dengan hati. Tapi Rasul sebut, kalau kita tegar dengan hati tu, kita kata, ya Allah, aku nak marah tak berani, nak tegur tak boleh, aku tak suka. Allah Rasul kata, tu selemah-lemah iman tau. Habis tu tak ada dah iman. Tapi hari ini, semua majoritis hanya selemah-lemah iman je. Semuanya, aku tak suka, ya Allah, benda tu tak berlaku. Jadi berlaku dah hari ini. Maksiat bertambah berlaku. Semuanya kita kena rasa kita berdosa. Sebab itulah Sayyidina Umar ajar kita, bila kita tengok orang buat maksiat kat depan sana, tu jangan cerca dia. Tu jangan kata, ya ampun, dengan anak siapa tak. Dia kena kata, ya Allah, dosa aku ni. Sebab aku tak buat amal yang mungkar ni lah. Mak-mak rempit dia macam ni. Ya, apa remaja jadi sosial macam ni. Aku sebagai guru tak buat berperanan ni lah. Ada orang-orang yang jadi macam ni. Kita kena salahkan diri kita. Supaya kita, ya Allah, ampunkan dosa dia. Baru kita ada perasaan, ya Allah, ampunkan dosa dia. Andai kata dia tahu apa bagaimana aku tahu, walaupun tak banyak kan, tahu bahawa kita akan mati, kita akan dihimpit dalam kubur, mesti dia tak berani macam tu. Jadi ada perasaan, bila kita ada ilmu, kita pandang, ya, yang terpandang orang buat maksiat tu, kita reflect kita, ya Allah, aku lah tu tak berani nak tegur. Mungkin dia atuk dia dekat rumah aku dulu kan, mungkin kita ingat macam tu lah. Ya, kita kena banyak menangis. Orang yang banyak menangis ni, ya, kehidupan dia tenteram, masyarakat dia aman. Okey, yang seterusnya, apa nama sebelum cerita ni nak kata besarnya, berkualitinya, berharganya nilai tangisan tu. Hasan Basri mengatakan, andai kata ada satu kampung tu ada seorang je, contohnya ada seorang yang malam tadi bangun menangis takutkan Allah, Hasan Basri kata seluruh kampung tu akan mendapat rahmat, ya, akan mendapat syafaat daripada Allah kerana gara-gara seorang orang tadi yang menangis. Bayangkan kalau kita ramai masyarakat kita yang menangis. Yang keempat, iaitu berusahalah untuk bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik, ya. Berusahalah untuk bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik. Sebab pepatah Arab selalu cakap, pilihlah rakan sebelum bermusafir, ya. Tengok dulu jiran sebelum nak buat rumah, kan. Itu pepatah Arab hikmah mengatakan, kita kalau nak musafir, nak pergi belajar jauh-jauh ataupun nak pergi mana-mana, pilih sahabat. Kemudian sebelum nak rumah, sebelum nak beli tu, tanya sebelah ni siapa kan. Tapi dah ada ni yang robohkan rumah, susah nak rumah, duduk je lah, ya. Kita pakat-pakat cari kawan yang baik yang lain lagi, ya. Dan saya seronok baca buku Dr. Zulkifli Al-Bakri, nota untuk anakku je pun, nota ringkas saja, ya. Bila bercerita tentang sahabat ni, dia kata penting sungguh yang sahabat ni. Sebab itu Hasan Al-Banna mengatakan di antara syarat-syarat dari orang baik tu mesti cari sahabat yang baik. Sahabat ni dia adalah cermin bagi seseorang. Katalah kita bersahabat dengan si kan. Kalau nak tengok macam mana agama saya, tengoklah sahabat. Sebab kuasa sahabat ni, aura sahabat ni besar sangat. Sangat-sangat besar. Walaupun kadang-kadang saya tak suka sangat dengan dia tu, gaya. Tapi lama-lama kita tak perasan ada gaya dia tu ada kat kita. Sebab benda tu, kata pakar-pakar jiwa dia lah, Dr. Fadhil Kamsani kata, benda yang pengulangan ni, ya, yang selalu tengok, selalu dengar ni, dia akan jadi darah daging kita. Kalau kita dengar mak kita bercakap macam tu lah, lama-lama kita boleh kahwin. Mak, Umi kan kalau marah ke Abi kan, macam tu je. Ya pun, ada puasa. So kita tak nak buat, tapi kita selalu dengar kan. Kalau dengar benda tu, dia akan sebatin kita lah. InsyaAllah. Jadi sebab itulah, ya, bila berkait dengan sahabat ni, kita cerita pasal kita ingat anak kita, ya. Sebab anak kita tak matang, kita dah matang dah tengok. Sahabat ni matang lah ni, sampai kita tak nak putus sahabat kita, tapi kita nak mengusulkan sahabat-sahabat kita. Masya Allah, ya. Biasa mahaya betul macam ni, ya. Ni patutnya sebab cari Ustazah, insya-Allah Ustazah akan cari jugalah best Ustazah ni. Okey. Juga paling tak jadi macam ni, ya. Benda yang baik itu tiru. Okey, dan satu kitab menceritakan, jangan kamu bersahabat dengan orang yang mengutamakan dirinya daripadamu, maka sesungguhnya tabiatnya jahat.
ni kalau nak cari sahabat ni, kita cari sahabat yang apa nama? Jangan kita bersahabat dengan orang yang mengutamakan diri dia daripada kita. Nak cari, kita kena cari orang sahabat yang memang dia melebihkan kita. Ya, dan jangan bersahabat dengan orang yang mengutamakan diri kamu daripada dirinya. Maka sesungguhnya jarang. Jangan pula kita cari sahabat yang dia memang dia utamakan kita je, sebab jarang kita dapat. Ya. Jarang, kalau ada pun tak lama. Lama-lama dia bosan. nak kata tak ada ni, ya. Tak ada. Tapi dia kata apa? Dan bersahabatlah dengan orang yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah, maka Allah SWT mengkayakannya dengan dia bila bersama kita, dan dia menggantikannya apabila tiada. Mengingatinya merupakan cahaya hati, dan persaksian merupakan kunci segala. Jadi kita cari sahabat yang bila berkawan dengan dia tu, dia banyak mengingat kita pada Allah. Jadi bila kita bersama dengan dia tu, Allah mengkayakan. Allah rasa kita rasa macam seronok dengan dia, rasa macam meriah je. Ya. Jadi seorang sahabat Syekh mengatakan, kekasihku, dia kata pada sahabat dia, kekasihku pernah mewasiatkan, kekasih dia pernah mewasiatkan padaku seraya berkata, jangan kamu pindahkan kedua kakimu kecuali kamu harap akan pahala Allah, dan jangan duduk kecuali aman daripada maksiat, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang membantu taat kepada Allah, dan jangan kamu pilih untuk dirimu kecuali yang menambahkan keyakinan. Maknanya sahabat dia berpesan pada dia kata, kalau kita nak pindah, jangan kamu pindah kedua dua kaki, maknanya kita pindah tempat lain, ya, kecuali kalau kita rasa kalau kita pergi sana, kita boleh bertambah ketaatan kita, tambah pahala. Kemudian jangan kamu duduk kat situ kecuali kalau kamu rasa sampai kecuali kamu kecuali aman daripada maksiat. Ini kalau kita rasa duduk kat sini kita aman daripada maksiat, duduklah kat situ. Tapi kalau rasa kamu tak aman, kamu kena pindah lain. Kemudian dia kata, jangan bersahabat kecuali dengan orang yang membantu taat kepada Allah. Banyak perkara tu. Okey, jadi dengan siapa kita nak bersahabat sebenarnya, ya? Man la yaktumuhu syai'an mimma yu'allimuhu Allah minka. Maksudnya orang yang tidak menyembunyikan sesuatu daripada kamu akan apa-apa yang Allah ajar kepada kamu. Ini sahabat kita nak. Mana kita bersahabat dengan orang tu, dia tak loket ilmu, dia tak sembunyikan ilmu, kan? Dia tak sembunyikan ilmu. Ini yang kita kena jadikan dia sahabat kita, kan? Sebab orang ni dia tidak ada apa-apa kecuali kebaikan dari kita, kan? Dalam satu Syekh Junaid berkata, apabila Allah menghendaki kebaikan pada murid, dia akan memimpinnya kepada golongan tasawuf dan menegahnya daripada bersahabat dengan ahli. Maknanya kalau Allah nak bagi kebaikan ke kita, Allah akan pertemukan kita dengan sahabat-sahabat yang baik. Ya, sebab kuasa sahabat ni cukup besar. Tengok, ya, kalau anak-anak kita yang seorang budak remaja yang soleh, yang berulang-alik ke masjid, ya, maghrib kat surau, balik rumah, isyak kat surau, dan tak balik isyak. Kemudian subuh mungkin tak pergi, tapi zuhur, asar, tiba-tiba dia berkawan dengan seorang hamba Allah ni yang rosak akhlak. Tunggulah, bulan depan tak ada dah kat surau. InsyaAllah, ya. Sebab itulah kita pesan kepada anak kita, kalau boleh suruh anak kita bawa balik anak kita, kawan dia, bagi tengok, oh macam ni anak aku. Bukan gaya yang ada pada kawan kita sebenarnya tu anak kita. Walaupun kat rumah kita dapat okey. Sampai Rasul mengatakan, kalau kamu nak tahu iman kamu macam mana, kamu tak payah teropong diri kamu, tengok perangai sahabat kamu macam mana. Ya, dalam hari-hari bulan lepas saya pernah sebut, ya, kuasa sahabat ni, ya, bila kita ramai sahabat-sahabat yang baik, kita rupanya ada, kita kemungkinan besar ada peluang untuk dapat syafaat sahabat-sahabat yang baik, kan? Ketika mana Jauzi menceritakan, ya, seorang sahabat tu masuk syurga, tiba-tiba tengok tak ada kawan dia kat syurga. Dia kata, wahai Allah, mana kawan aku yang sama-sama pergi sembahyang masjid? Mana kawan aku sama-sama buat program? Tak ada. Wahai Allah, tak ada pun. Ya, tak ada, kata. Pergilah, kamu pergi jenguk kat neraka, kamu tengok mana sahabat-sahabat kamu yang masih ada iman dalam hati dia, kamu angkat, bawa masuk syurga Allah. Macam tu. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan, wahai sahabat-sahabat kamu, andai kata di akhirat nanti ditakdirkan kamu di syurga, tiba-tiba kamu tak jumpa aku, tolong tanya Allah tentang aku.
Tolong tanya, wahai Allah, mana Imam Jauzi, dia yang ajak kita orang buat ni. Dia tak ada pun, wahai Allah. Tolonglah tanya. Mudah-mudahan Allah akan kata, pergi tengok kat neraka tu, tengok ada tak. Kalau dia masih ada iman, ada masih sebut la ilaha illallah, angkat dia masuk ke syurga. Jadi kita macam tu juga, ya. Mudah-mudahan kalau takdir kita masuk syurga, kita cubalah tanya kawan orang kita, mana yang sama-sama pergi usrah, mana yang sama-sama pergi kuliah hari tu, kan. Tanyalah tentang sahabat-sahabat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan angkat kita daripada neraka masuk syurga Allah. Jadi kita kena ramaikan sahabat yang baik, ya. Pentingnya sahabat, sangat penting. Sahabat yang kita patut cari ialah sahabat bila kita dengar bila sahabat kita sakit, kita kena ziarahi. Itu sahabat yang baik. Dengar dia ada kegembiraan, kita kena raikan. Kan kita kadang-kadang kalau sakit tu pergi, tapi kita dengar tak nak lagu, dapat itu aku tak dapat dah, itu biasa dekat situ kan dunia kita kan. Jadi kita kena belajarlah. Kata orang kena salamatus sadri, lapang kan. Dia dapat kebaikan, dia dapat kebahagiaan, tolonglah railah. Kan rezeki dia kita tak dapat apa, kita Allah bagi ikut lain pula kan, takkan sama kan, macam tu. Jadi sebab itulah bila kita ada sahabat baik, kita akan seronok nak jumpa macam ni lah, cuba jumpa. Kemudian bila kita dengar dia sakit, kita akan mendoakan, bayangkan muka dia, ya. Imam Hasan Al-Banna mengajar kat kita ada satu doa kan, doa apa dia orang panggil doa Rabitah. Bila kita baca doa, kita bayangkan muka sahabat kita. Allah kata sahabat ni, kalau doa untuk sahabat dia dalam keadaan dia tak tahu, mustajab. Allah akan tarik sitar, tarik tabir, tak ada hijab lagi. Kita kadang-kadang kita dah minta 10 tahun, tapi Allah kata tak sesuai, tak bagi. Tapi kalau kita minta untuk sahabat kita, dah minta A, Allah kata si kawan kita dapat A, malaikat sebelah kata, wahai Allah, bagi kat ni macam tu juga, macam tu juga, macam tu juga, dapat sama. Tapi kita kadang tu kedekut, roket lah, doa kat dia dapat tu, nanti dapat orang macam tu lah kedekutnya kita kan. Apa nama, dia punya siapa nama orang sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, orang tua dia kalau sujud yang terakhir tu, dia sujud yang panjang. Sujud dia kata, aku tidak akan bangkit daripada sujud aku sebab aku akan pastikan aku akan sebut satu persatu sahabat aku, tak kurang 70 orang dalam keadaan membayangkan muka. Disebut dalam sujud tu kan, maknanya kalau kita doa bahasa Melayu kita baca dalam hati, ya. Kalau kita doa bahasa Arab tak apa, dengan lisan, dengan lafaz tak apa. Dia kata dalam sujud terakhir tu aku akan minta ampun, minta kebaikan untuk sahabatku, tak kurang 70 orang dalam keadaan aku bayangkan muka. Kata ya Allah, kita 40 tahun macam tu, tak pernah doa jiran sebelah, tak pernah doa abang-abang kita. Kita doa kita panjang, wahai Allah, suamiku jangan kahwin lagi, ya Allah. Wahai Allah, gini dah kita ni. Wahai anak aku begini, ya Allah. Panjang sangat, tak ada kita je kan. Tak ada doa untuk orang sebelah, jiran sebelah. Itu yang dia masa muka tu. Kalau kita doa untuk ramai orang tengok kita, orang suka kita, Allah akan jentik hati-hati supaya kasih kepada kita kan. Apa sekarang dah? Okay, pengerusi sampai ke mana pengerusi? Tuan rumah. Yang kelima yang terakhir yang ambil, ya, menelusuri sirah Rasulullah. Jadi kita ke sirah Rasulullah, kita kena kaji, kita kena baca, kita kena menghayati, dan kita kena menjiwai kehidupan Rasulullah. Rupa-rupanya bila kita banyak baca sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah, ya, boleh meningkatkan keimanan kita, menyuburkan ketakwaan kita. Sebab Rasulullah ni satu hamba yang terlalu memikirkan tentang umat dia, kan? Rasulullah dengan sahabat dia gadai nyawa, gadai tenaga, darah jadi mahar dia untuk pastikan dakwah Islam sampai akhirnya sampai kat Melaka, sampai kat kita dengan senang-senang dia. Sedangkan sahabat-sahabat perjuangan Islam dia bermati-matian, sampai Sumayyah, wanita pertama yang disula oleh tuan dia sebab nak jaga kaedah lah kan, nak
jaga akidah. Bayangkan kita tu berbayang kau baca sirah Rasulullah, Sumayyah, dia macam kita juga perempuan lah apa je. Tapi kenapa waktu dia baru dapat Islam, dapat iman, dia sayang sungguh-sungguh pada iman dia sampai tahap sanggup dia sudah bayangkan ya tuan dia ambil tombak dia dirodoknya daripada kemaluan sampai ke atas, sakitnya. Tapi Rasulullah dekat rumah dia kata, wahai keluarga Yasir, isbiru, sabarlah wahai keluarga Yasir, syurga menunggu kamu. Itu kekuatan dia kan. Orang hari ini ya iman ada tapi dek kerana ialah jiwa manja kita hari ini kan, kasih sanggup tinggal akidah kan. Kami kalau Islam digegarkan cerita peristiwa seorang kan, Allah alam lah kan, kami baca ya Allah mudah-mudahan bukan tak benar lah cerita tu kan, dengan khabar walaupun dia kata khabar yang dah 20 tahun dekat US kan, kahwin dengan Mak Saleh, tapi bila sahabat-sahabat lain hantar FB kat dia jawab dia simple je, dia bukan pun dia sebenarnya berniaga sebelah pada gereja tu, tapi bila kata saya terkedu lah sebab sahabat-sahabat satu hal, dia hantar gambar dia KP lagi, esko badan lagi, orang berbagi tazkirah kat sekolah dulu hebat lagi kalau Islam kan, orang kakak-kakak dulu dia jadi KP tu, ketua pelajar ketua umum tu, dengan pakai tudung labuh pada ustazah lagi, pada syahdu kudus nama muka dia, memang cantik dia kan. Dia tengok gambar pakai macam tu dengan suami yang putih, itulah katanya ya. Kita sebenarnya iman yang ada kat kita ni kita tak confirm lah, kita tak tahu lah, kita tak boleh pastikan bahawa keimanan kita masih boleh sampai tak akhir tidak, insya-Allah mudah-mudahan. Tapi dah katanya ya, walaupun ada ilmu kan, tapi segala-gala kemungkinan, sebab ada hadis yang keempat daripada hadis 40 menceritakan itulah sebenarnya manusia ni ya, ada satu makhluk, ada manusia yang dia ni buat kebaikan sangat-sangat dan memang dia ni ahli syurga lah, ibarat kata sejengkal lagi masuk syurga, tiba-tiba sebelum mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kehinaan, akhirnya ahli neraka. Dalam hadis tu juga dia cerita dia ni memang kaki maksiat, ibarat kata dia ni kalau ikut bacaan kita dah confirm dah ahli neraka dah tu. Sampai hadis menceritakan sejengkal lagi masuk neraka lah, tiba-tiba Allah bagi hidayah kat dia, bertukar akhirnya jadi ahli syurga. Jadi hadis tu memberitahu kepada kita kena jaga sungguh-sungguh iman kita. Kita kena minta, wahai Allah, peliharalah berikanlah hidayah pada aku yang ada ni, tolong terjagalah, tolong tambahlah ya, supaya aku dapat menghabiskan sisa-sisa hidup kat dunia ni dalam keadaan dalam iman, insya-Allah. Itu bagus, maknanya bila kita ada ilmu kita akan rasa takut tapi kita mengharap, al-khauf wal raja.